Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita masih lagi dihidupkan di bumi Allah yang sementara ini, dan alhamdulillah kita dapat mengisi ruang waktu, kelapangan waktu sebelum kita disibukkan dengan perkara, dan kesihatan sebelum kita datangnya sakit. Mudah-mudahan insya-Allah dua nikmat ini yang kita gunakan ini, kita menyambut seruan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak mengabaikan dua nikmat, kerana sekalian banyak manusia melupakan dua nikmat ini. Jadi untuk berkati majlis ilmu kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan ummul kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kembali perbahasan kita pada kitab Manusia dan Islam. Jadi iaitu pada tajuk kelemahan akal manusia. Setelah perbincangan yang awal, kita dah tahu bagaimana kejadian diri kita ini dan bagaimana Allah mengutuskan Rasul dan diciptakan suatu cara hidup yang kita sebut Islam, dan bagaimana pada akhir bab yang kita bincang ini, iaitu dijelaskan bahawa kelemahan akal manusia yang kita dah sentuh sedikit pada pertemuan kita yang lepas. Secara kesimpulannya, sedikit yang kita dah sentuh pada pertemuan kita yang lepas, bahawa akal manusia ini kita dah jelas bahawa sifatnya ialah lemah, dan kita senaraikan, rakamkan sekian banyak, iaitu dalil naqli sama ada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selalu Allah sebut bahawa manusia itu sendiri sifatnya lemah daripada perkataan nasya yasa an-nisyan, lupa. Carilah manusia mana, hebat mana, kuasa dia, title dia, kelulusan dia, mesti dia ada sifat pelupa, sebab namanya manusia. Jadi kadang-kadang manusia ni dia rasa hebat, mungkin dia diberi dengan segala benda, tapi sebenarnya yang dia kata hebat itu dengan akalnya, kadang-kadang secara tidak sedar dia sebenarnya lemah. Sebab apa? Sifat akal itu lemah. Innal insan khuliqa dha'ifa, manusia diciptakan oleh Allah lemah, dhaif. Innal insan khuliqa halu'a, manusia diciptakan dengan keluh kesah. Jika ditimpa masalah, dia akan ada perasaan gelisah. Jadi itu sifat manusia. Jadi kita dah sebut beberapa kelemahan manusia. Jadi kita lihat hari ini, iaitu kelemahan yang ketiga, bagaimana disebutkan oleh tuan kitab kita ini bahawa akal fikiran manusia juga memang terbatas dan relatif. Maknanya pusinglah ke mana kalau kamu nak katakan kamu hebat dengan title doktor yang kamu ada, sebenarnya tidak. Ialah yang sebelum yang mungkin kita nak sebut sedikit, bab catuana itu kemudian bab manusia yang ada title DR, hingga yang kita dah dengar minggu lepas, bahkan diwacanakan selama 2 hari. Mungkin ini kita dah dengar, nak ulang semula, nak sebut. Manusia ni agak-agak dia pandang dia tu hebat, sedangkan Allah mengatakan bahawa akal ni tidak hebat walaupun titlenya ada. Sebab apa? Hingga keluar kenyataan yang kadang-kadang kalau kita fikir secara asasnya jelas bertentangan dengan syariat peraturan Allah. Sedangkan benda tu
bila kamu katakan kamu seorang intelek, seorang pemikir, bila bertentangan sahaja dengan syariat, hukum peraturan Allah, maka jatuhlah kamu tahapnya satu keadaan kamu itu tidak hebat. Bagaimana yang kalau boleh kita nak ulang semula hingga dia mendakwa, ya kadang-kadang hamba pun tak reti nak fikir. Dia kata apa? Memburuk-burukkan sahabat. Bahkan dikatakan kita ini mendewa-dewakan Rasulullah. Yang lebih teruk tidak percaya hadis. Bila dia hujah balik, dia kata saya tidak percaya hanya hadis palsu. Memang jelas hadis palsu, siapa nak percaya? Tapi kamu mengatakan hadis Bukhari itu tidak dipercayai. Ingat, perkataan yang macam inilah yang kita disebutkan sebelum daripada ini. Mungkin anti hadisnya apa dah pernah sebut. Bendanya dah lama, cuma muncul kembali bahawa dia mengatakan Bukhari tidak boleh dipakai. Sedangkan yang kita tahu asahul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih dijadikan sandaran kerana sumber dalam mazhab kita, kaedah akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah yang pertamanya ialah Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran itu selalu kita sebut secara ijmali, secara ringkas. Tak dapat tidak, kita kena tafsirkan dia, tafsirkan ajaran Al-Quran itu dengan hadis. Dan ulama bersepakat mengatakan asahul kitab ba'dal Quran Al-Bukhari. Setelah Al-Quran kita nak rujuk apa mentafsirkan ialah Bukhari. Jadi kitab Bukhari dan Muslim dan kutub-kutub sitah yang lain, sama ada Ibnu Majah, Tirmizi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan banyak lagi, sama ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Muwatta Imam Malik dan banyak kitab-kitab hadis. Ini satu pemikir yang bukan pemikir. Sebab mungkin kita dikatakan tidak layak berhujah. Jadi jelas tidak perlu dihujah perkara yang bertentangan dengan syariat, tidak ada nilai yang di sisi syarak. Sebab apa? Akal manusia ini memang terbatas. Sebab bila diutuskan Rasul, yang kamu kata itu kamu semuanya salah sebab mendewa-dewakan Rasul. Syahadah yang kedua itu tidak ada, wallahu alam, entah apa lagi. Aurat perempuan, rambut bukan aurat, wal'ayazubillah, itu sebenarnya menidakkan ayat Al-Quran. Sedangkan ayat tentang menutup aurat itu jelas. Jadi samalah, lepas ni kita akan sebut. Samalah bahaya dadah itu sama dengan bahaya dedah. Dedah pun bahaya, dadah pun bahaya. Tapi tidak tahulah cara berfikirnya. Cuma yang hamba nak sebut di sini, nak kaitkan di sini ialah apa saja bentuk pemikiran manusia kalau boleh dikatakan pemikir bertentangan dengan syarak, itu dikatakan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan yang diucapkan itu sebenarnya mungkin nak cari bukti itu alhamdulillah lah, tapi jelas perkataan itu bila diucapkan, apatah lagi diwacanakan, maka kena ingat perkataan ini adalah membawa kepada riddah, murtad, wal'iyazubillah. Sebab iman kita ini boleh rosak. Jadi benda itu kita pulangkanlah kepada pihak yang berkenaan. Cuma sebagai seorang yang beriman, kita tak boleh terima perkataan itu. Bagi lagi kalau kita nak kaitkan di sini apa dia? Kerana kita yakin, kata tuan kitab kita ini, kalau nak dikaitkan, akal fikiran manusia memang terbatas. Ia tidak mampu membuat ramalan yang tepat atau menentukan peristiwa yang akan berlaku kelak. Samalah sekarang kalau kita nak sebutkan fenomena alam ini, kita kena lihat bukan sekadar fenomena alam. Ada orang kata biasalah ini musim kemarau, biasanya awal tahun macam inilah berakhir. Barunya kan kita mula-mulanya banjir, lepas tu kan musim sejuk katanya. Mungkin negara jiran kita dengan gunung berapi, di setengah tempat dengan salji yang terlalu melampau. Jadi benda-benda yang macam ni kita kena ingat sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang diturunkan kepada Rasul itu Al-Quran sebagai mukjizat maknawi untuk kita kaji, untuk kita fikir. Kita kena ingat bagaimana satu ayat dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. La ayatin li ulil albab. Sesungguhnya fi khalqis samawati wal ard,
pada kejadian langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pertukaran siang dan malam ini, apa dia? La ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. La ayat ini ulama menjelaskan ialah sebagai tanda apa dia? Alam syahadah. Semua ini adalah alam syahadah yang kita kena lihat dengan segala panca indera kita. Yang lebih penting ada dua lagi fungsi, iaitu akal dan hati. Dan paling penting kita kena lihat dengan mata hati yang orang selalu sebut. Sebab itulah ayat Al-Quran mengatakan apa dia? La ayatil liulil albab lubbun al-qulub, lihat dengan mata hati, kerana innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fil sudur. Mereka itu sebenarnya, kata Allah, bila mereka tidak menerima kebenaran ajaran Allah, mereka sebenarnya buta mata hati, bukan buta mata ini. Jadi sebagai seorang Muslim, untuk kita sama-sama berkongsi, kita mesti melihat fenomena alam ini bukan sekadar hukum alam. Tidak, ini adalah sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah. Sama ada dua, mungkin ini bentuk ujian, kita anggap ini ujian dan kita terima redha dengan ujian Allah, kerana kita yakin Allah bila dia kasih kepada satu kaum, seseorang itu, satu umat, ibtalahu, dia akan uji. Bagaimana Rasul yang mendapat gelaran ulul azmi daripada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam banyak menerima ujian, itu satu perkara. Dan kita minta jauh kalau sekiranya apa yang Allah uji ini berbentuk iaitu bala bencana daripada Allah. Kerana banyak hadis yang menyatakan bahawa bila berlakunya sekiannya segala kemungkaran ataupun apa saja, bahawa ingat, kata Allah, aku akan halalkan halla bihal bala, aku akan arahkan tentera aku yang di langit dan di bumi untuk menjadikan semua ini balak bencana. Jadi kita mohon supaya benda ini tidak adalah balak daripada Allah, mungkin sebagai ujian, kita terima dengan penuh maknanya dengan penuh kesabaran, kerana kita yakin bila kita redha, Allah akan tambah iman kita. Sebab itulah yang kalau nak kaitkan tadi, bila orang mempertikaikan ulama-ulama terdahulu, ulama hadis, mempertikaikan apatah lagi batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita khawatir ada suatu ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu wala ana akhiru hadhil ummah awwalaha, iaitu bagaimana umat sekarang ini melaknat, umat sekarang ini mempertikaikan umat-umat yang terdahulu, iaitu kalangan salafus salih dan sahabat Nabi. Ulama hadis itu merupakan golongan salafus salih. Jadi waliyazubillah, mudah-mudahan kita mohon bila kita melihat benda ini, lihatlah dengan mata hati. Sebab itulah sambungan ayat tadi bila disebutkan la ayatil liulil albab, bagaimana kesudahan ayat itu disebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ingat, kata Allah, aku tidak menjadikan sesuatu ini batila, saja-saja aku nak buat. Tidak ada, orang kata apa, ayat sekarang ada mesej yang tersirat di sebaliknya. Jadi subhanaka faqina azabannar, ya Allah maha suci engkau, aku minta jauh daripada azab neraka. Kerana kalau kita mempertikaikan, menyalahkan ketentuan Allah, maka ingat bahawa benda ini boleh membawa kita kepada ancaman azab neraka. Jadi kembali kepada persoalan ini, bagaimana tuan kitab kita ini sebut, kadang-kadang ramalan kita tepat, kadang-kadang tidak tepat. Nama pun lagi ramalan, kan? Ramalan cuaca, nombor ramalan. Hari ni pun sehari dua ni, bila dapat berim, nampak kedai judi pun nampak semakin ramai juga. Tak tahulah salah guna ke, wallahu alam. Sedangkan berim itu beri ingat mati, ya. Beri itu kena ingat mati, tapi mungkin itu bentuk nikmat atau apa. Jadi kita kena lihat. Okey, seterusnya, banyak peristiwa yang berlaku di luar dugaan manusia. Cuba lihat, sampai ulama yang mengkaji tentang hukum alam pun jadi pening. Sebab apa? Dah tak ikut skrip. Biasanya bulan 12 banjir, sekiannya ini, tiba-tiba entah berlaku, tak pernah berlaku. Jadi benda ini adalah apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang maha mengetahui, yang bersifat al-alim, kita ini alim, sifat Allah al-alim, yang maha mengetahui apa dia? Maslahah, iaitu
untuk kebaikan manusia ialah pencipta manusia, iaitu Allah. Kalau Allah yang mencipta langit dan bumi ini, yang kita dah sebut dalam kaedah ilmu akidahnya, yang kita sebut alam syahadah ini, mestilah orang yang menjadikannya terlalu amat maha mengetahui. Maka undang-undang atau hukum Allah sahaja yang benar-benar adil dan benar-benar mutlak, tanpa dipertikaikan lagi, maksudnya untuk semua bangsa dan pada segala zaman hingga sampai akhirat. Peraturan Allah, undang-undang Allah ini sebenarnya sesuai dipakai di semua masa dan zaman dan tempat, sebab dia sesuai. Tapi undang-undang manusia kadang-kadang dia boleh terima, kadang-kadang tidak. Ini satu lagi macam pendidikan sekarang lah. Sekejap ada PBS, ada yang kata tangguh, ada yang kata hapus, kita pun jadi pening yang mana satu. Jadi apa selalu sebut untuk anak-anak kita, yang mungkin untuk ayah-ayah perkongsian ilmunya, untuk band tu tak penting, pentingnya anak kita menjadi soleh atau solehah. Sebab kalau tahap pencapaiannya sekian dalam akademik, tapi kalau dia seorang yang meninggalkan solat, tidak mengetahui tentang rukun iman dan Islam, tidak tahu tentang adab-adab ataupun apa saja, tidak ada nilaiannya di sisi syarak. Sebab kita kena lihat bernilainya sesuatu itu ialah pada kacamata Allah, bukan pada kacamata manusia. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, kelemahan akal, kata tuan kitab kita ini ialah tabiat manusia di dunia ini tidak begitu menghormati undang-undang sendiri, walaupun undang-undang ini munasabah. Ini memang tabiat manusia. Pergilah mana-mana negara, ini memang tabiat manusia. Sebab dia tak boleh terima, sebab bagi dia sifatnya, fitrahnya, undang-undang ini dicipta sama level dengan dia, manusia. Jadi kadang-kadang perkara ini perlu kita lihat. Contohnya lagi disebutkan di sini, sebab mengapa undang-undang manusia itu tidak menghubungkan dengan pembalasan di akhirat. Jadi kata tuan kitab kita ni, sebab apa? Kadang-kadang dia dah buat tu dah memang orang kata memang bentuk hukumannya keras, tapi tidak ada hubungannya dengan akhirat. Bila sebut hubungan akhirat, mesti dua agenda besar, iaitu dosa, pahala, syurga, neraka. Undang-undang sekarang, undang-undang sivil tidak ambil nilaiannya pada apa? Dari segi dosa, pahala, syurga, neraka. Yang mungkin kita dah sebut pada pertemuan yang lepas. Bagaimana undang-undang fitnah dibincangkan di mahkamah sivil, sedangkan undang-undang ini ada dalam kaedah peraturan undang-undang syariat Allah. Bagaimana kalau kamu menuduh seseorang dengan perbuatan yang tak sepatutnya dia lakukan, kalau kamu tidak boleh membawa saksi, maka kamu disebat 80 rotan. Tiba-tiba hanya denda sekiannya. Jadi maruah dia sudah ke mana? Jadi kita kena lihat sebenarnya segala peraturan ini sebenarnya bila kita sebut peraturan Allah, hukumannya ada hubung kait dengan akhirat, iaitu apa dia? Dosa, pahala, syurga, neraka. Dan kita kena ingat, selepas dunia ini kita akan masuk kepada permulaan suatu alam yang disebut pintu kepada akhirat, iaitu alam barzakh. Dan alam barzakh ini satu persoalan yang besar, bukan benda yang kecil. Sebab itulah diutuskan Nabi untuk cerita benda as-sam'iyat wal ghaibiyat. Akal manusia tak boleh cerita. Itu pada kelemahan yang pertama yang kita dah bincang. Sebab apa? Hanya orang yang diutuskan oleh Tuhan milik dunia ini dan alam yang selepasnya saja yang boleh cerita, iaitu siapa dia? Allah diutuskan, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan innal qabra, sesungguhnya kubur itu awal manzilin min manazilil akhirah, rumah yang pertama, langkah yang pertama sebelum kita menuju rumah di hari akhirat yang kekal abadi. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu, sesiapa yang maknanya selamat, berjaya pada rumah yang pertama itu, soalan di alam barzakh itu, maka aisarun minhu, dia lebih mudah untuk menghadapi persoalan hisab di hadapan Allah di hari kiamat. Dan wa illam yanja, sesiapa yang tidak berjaya melepasi persoalan di alam barzakh, iaitu fama ba'dahu asyaddu minhu, maka persoalan soal jawab dia di hadapan Allah itu sangat teruk. Jadi itu satu.
Bahkan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menceritakan bahawa bila kamu saja dikebumikan, atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima, maka datanglah dua malaikat, iaitu apa namanya, al-munkar walil akhar an-nakir, munkar dan nakir. Jadi benda ni alam tidak boleh cerita, ideologi mana-mana ilmu dunia tidak boleh nak menyingkap, nak mencari, menggali rahsia ini. Hanya apa dia? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini berkait dengan perkara yang kita kena beriman, iaitu perkara al-ghaibiyah was-sam'iyah. Dan yang lebih teruk lagi, hadis ini dia sambung apa dia? Fayu'idanihi ba'dal i'adah, ba'da i'adati ruhihi fi jasadihi. Sebenarnya di alam barzakh nanti, bila dunia ini, kematian ini suatu saat yang menyakitkan, kerana satu penderitaan, roh nak berpisah dengan jasad. Kita tak boleh nak bayangkan macam mana, cuma hanya kita boleh bayang bila kesakitan macam itulah, bila duka, bila apa saja, itulah boleh kita bayangkan. Tapi satu saat yang paling menyakitkan, kata Rasulullah SAW, iaitu apa dia? Sakaratil maut. Allahumma inni ala sakaratil maut wa ghamaratil maut. Bagaimana Rasulullah SAW bila hampir saat dia diangkat oleh Allah, dia memerintahkan Fatimah untuk membawa bekas, satu bekas diisi dengan air, lalu dititiskan, dia ambil air itu dititiskan di tubuhnya sendiri. Kata setengah pendapat, maka dia berdoa, Allahumma inni ala sakaratil maut, wa fi riwayatin ukhra wa ghamaratil maut. Ya Allah, ringankanlah aku, tolonglah aku ya Allah, kata Rasulullah, daripada apa? Azab, kesakitan sakaratul maut. Jadi masalahnya kita nak tanya, tak boleh kan? Orang yang pergi tak boleh cerita. Kalau orang cerita mungkin kita pun ada rasa kesan, cuma kita tahunya melalui hadis. Satu saat yang paling menyakitkan. Dan di hari akhirat, permulaan tadi di alam barzakh, Allah arahkan, diberi semula ruh dan jasad. Supaya apa? Supaya merasai kesakitan. Sebab itulah bila kita mimpi malam tu, maknanya kita kemalangan atau apa saja, kita tak rasa sakit. Sebab apa? Kerana bukan jasad yang turut merasai, hanya mungkin ada rasul ahlak, kerana roh saja. Tapi cuba betul-betul jatuh bangunan 10 tingkat, confirm dah tak ada. Sebab apa? Roh dan jasad itu sebenarnya bila disamakan, maka dia merasai kesakitan. Jadi kembali kepada tadi, bahawa kalau kita lihat, ingat kata tuan kitab kita ini, semua ini kita mesti hubungkan dengan apa? Dengan pembalasan di akhirat. Kerana undang-undang ciptaan manusia hanya ditumpukan kepada dunia semata-mata, walhal hukum-hukum Allah adalah berkaitan antara dunia dan akhirat. Sebab kalau sekadar dunia, seronoklah, mungkin orang yang ada kuasa, ada kekayaan, ada harta, mungkin dia menggunakan kuasa dan harta dia boleh terlepas undang-undang dunia. Tapi ingat kata Allah, kamu akan berhadapan di mahkamah aku, mahkamah Al-Qadi Rabbul Jalil. Aku yang menjadi hakim, aku yang memutuskan. Semua dalil dipaparkan, sama ada audio dan visual. Itu jelas. Bahkan banyak sekian ayat dalam Al-Quran dan dalam hadis menceritakan tentang bagaimana cara Allah menghitung amalan hamba-Nya. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Rintihan orang yang kufur kepada Allah, yang tidak bertaubat, yang tidak bersyahadah, mereka mengatakan, ma li hadzal kitab, apalah nasib kita, apakah kitab ini? Ditulis semua, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang benda yang kecil pun ditulis yang kita buat, bahkan apatah lagi yang besar. Illa ahsaha, semuanya tercatat. Jadi benda inilah kalau kita lihat semuanya, sebab apa? Allah nak balas di hari akhirat. Sebab itulah hadis yang kita selalu baca. Di samping itu, motivasi Allah kepada kita, ada amalan-amalan yang tidak terputus bila kita meninggal dunia. Sebab apa? Sebab dikaitkan dengan pembalasan di hari akhirat. Sebab dunia kalau tidak ada pembalasan akhirat, tidak berlaku keadilan aku. Sebab aku tahu kamu boleh lepas, tapi kena ingat, kamu terlepas dunia. Bahkan yang lebih teruk, kalau kamu menzalimi orang lain, dengan kamu apa saja, dengan rasuahnya, dengan apa, ingat,
di hari akhirat kamu tetap berhadapan dengan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada ini, kata tuan kitab kita ini, iaitu undang-undang Allah sebenarnya ada kaitannya dunia dan akhirat. Seterusnya, asal pembalasan bagi orang yang melanggar hukum Allah adalah ditumpukan di akhirat walaupun dikenakan balasan dunia ini. Oleh yang demikian, tabiat manusia yang beriman kepada Allah lebih menghormati dan lebih takut kepada balasan Allah di akhirat. Jadi sebagai seorang yang beriman dengan adanya hari akhirat, pembalasan, hisab, mahsyar, apa saja, kita kena meyakini bahawa, ya Allah, aku yakin bahawa aku akan dihisab dengan seadil-adilnya di hadapan kamu. Dan disitulah bila kita lihat kita ini manusia biasa, tidak maksum, maka bila kita tahu kita akan dihisab, Allah beri lagi peluang, ada suatu bentuk ibadah yang dikatakan taubat. Jadi persoalannya bila taubat ini? Taubat ini bila kita ingat saja kita buat silap, terus bertaubat. Maknanya bersegera bertaubat, kerana itu syarat taubat. Bukan tangguh hari Jumaat. Sebab penangguhan waktu itu ada hari-harinya, itu cara bukan ajaran Islam. Bukan tunggu Ramadan. Kalau nak tunggu Ramadan lama lagi, mungkin sekarang baru akhir Rabiul Akhir. Jadi ingat saja dosa, kata sekian imamnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam melakukan kesilapan. Wa khairu khata'in at-tawwab, sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang bila taubat ni, syaitan pun dia mari. Dia kata buat apa taubat, esok buat lagi. Kita pun ya tak ya juga. Boleh tweet lagi dengan syaitan, ya tak ya juga. Ingat itu adalah talbisu minal iblis, bisikan syaitan. Taubat ini pentingnya, kamu bersalah, kamu terus bertaubat. Itulah mengapa falsafah wirid selepas solatnya, sekian banyak ucapannya kita mengucapkan bentuk sebagai menyatakan bahawa, ya Allah, aku ini banyak buat silap. Astaghfirullahalazim, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam. Semua itu adalah apa dia? Sebagai bukti kita ini tak lari daripada salah dan silap. Jadi kesimpulannya, kata tuan kitab kita ini, dengan keterangan-keterangan yang ringkas di atas, ternyatalah bahawa agama itu adalah perkara asasi dan perkara yang paling mustahak untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia seluruhnya. Tak dapat tidak, maknanya agama ini semua orang perlu. Sebagai kita yang beriman dengan Allah dan Rasul, segala kitab, adanya hari kiamat, qada dan qadar, maka kita mesti meyakini agama yang sah di sisi Allah ialah agama Islam. Wa raditu lakumul Islam madinah. Okey, kita lihat sedikit lagi, iaitu disebutkan di sini subtopik yang terakhir sebelum tajuk kita ini, iaitu kesedaran agama menjadi asas kebajikan. Bila kita tahu agama ini perkara asas, tak dapat tidak orang kena ada agama. Supaya apa? Hidup dia bahagia, bukan sekadar dunia, bahkan di akhirat, iaitu untuk menyelamatkan manusia, masyarakat, negara dan dunia adalah terserah kepada agama yang benar. Apa agama yang benar? Ihdinas siratal mustaqim itu agama yang benar, yang berdasarkan kepada tauhid yang murni, keadilan yang mutlak, hukum hakam yang berimbang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita kena ingat, semuanya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Islam ini yang kita dah sebut melengkapi Islam berdasarkan akidah, dan dia ada syariat yang menghubungkan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sesama manusia. Sebab itulah dalam kaedahnya, akidahnya, hubungan kita dengan Allah dan syariat itu mengandungi apa dia? Sama ada ibadahnya, akhlaknya, menghubungkan kita dengan manusia. Jadi kembali kepada ini, kata tuan kitab kita ini, sebab semuanya ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana menghubungkan antara manusia dengan Allah yang menjadi pengawal, pengadang, yang sentiasa melihat segala gerak-geri tiap-tiap insan. Jadi kita jelas dalam ayat bagaimana disebutkan, kullu yusibana illa ma kataballahu lana
sesungguhnya tidak sesekali berlaku sesuatu ini ke atas diri kita melainkan illa ma kataballahu lana, melainkan benda itu telah tercatat. Dan kita dah sebut dalam kaedah ilmu akidah, sebarang qada dan qadar. Qadar ini ketentuan Allah, qada pelaksanaan atas ketentuan Allah. Sebenarnya bila berlaku, kita kena ingat ada hikmah di sebalik yang berlaku, kerana Allah bersifat dengan Al-Alim, Al-Hakim, Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Sebab itulah kalau kita lihat benda-benda ini, kata tuan kitab kita ini, Allah melihat segala gerak-geri tiap-tiap insan. Sebab itulah setiap orang ni ada pengawal dia, CCTV dia. Apa dia? Raqib Atid. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. Mereka tidak pernah leka daripada menjalankan tugas. Bahkan disebutkan lagi di sini, orang yang beriman kepada Allah yang Maha Esa tidak berani menipu sama ada yang terang dan tersembunyi, kerana perbuatannya tidak terlindung daripada Allah. Orang yang beriman penuh kepada Allah tidak berani mencuaikan kewajipannya sama ada dalam terang atau tersembunyi, kerana Allah mengetahuinya. Jadi benda ni sebenarnya kita kena lihat bahawa kita ini tidak keseorangan. Kalau orang yang berpandangan dia kata sunyinya hidup ini, sebab apa? Tak ada orang mendampingi. Sebenarnya silap. Sebab apa? Allah letakkan kita yang mendampingi kita, iaitu malaikat Raqib dan Atid. Jadi kalau kita lihat lagi, sebab apa? Bendanya ini kalau kita yakin Allah memerhatikan segala gerak-geri kita, maka kita yakin tidak melakukan perkara yang tak sepatutnya, yang kita sebut hubung kait dengan agama tadi. Yaumuddin, hari agama, hari pembalasan, hubungan dengan akhirat apa dia? Perkara mungkar dan maksiat. Itulah kata tuan kitab kita ini, orang yang jujur beragama tidak berani melakukan maksiat. Maksiat ini ibaratnya yang Allah selalu sebut bahawa iaitu seakan-akan racun yang boleh membunuh, api yang boleh membakar. Itu perumpamaan yang paling mudah mengikut kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, iaitu racun yang membunuh. Walaupun sifat racun itu sikit kita minum, tapi bahaya, kesannya bahaya. Dan api itu sifatnya panas membakar. Begitulah dosa. Sebab yang kita selalu ulang, la tanzuru ila sigharil khati'ah walakin tanzuru ila man asai. Jangan kamu lihat kecil besar dosa yang kamu lakukan, tapi kamu lihat kepada siapa yang kamu melakukan dosa itu. Jadi ini yang kita takuti. Sebab itulah makam tahap pesanan Rasulullah SAW. Kita kena ada perasaan al-khawf wal-raja. Takut amalan kita tidak diterima Allah. Kita takut dosa kita tidak diterima Allah, ampun kita, taubat kita. Maka ar-raja, dan kita kena kaitkan ar-raja, penuh pengharapan, ya Allah terimalah taubatku. Jadi itulah yang timbulnya istilahnya taubat nasuha. Jadi kembali kepada ini, nak disebutkan di sini ialah orang yang beriman tadi, bahawa mereka mengetahui dalam terang tersembunyi kerana Allah mengetahuinya. Orang yang jujur beragama tidak berani melakukan maksiat. Maksiat ini sebenarnya bila tidak bertaubat mengundang kemurkaan Allah, seperti mengumpat, hasad, dengki, menipu, khianat, rasuah, berjudi, minum arak, zina, berdusta, bermuka-muka dan sebagainya. Kerana perkara-perkara itu akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Dan benda inilah kalau kita lihat bagaimana di akhir kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, mungkin yang kita dah dengar, dah pelajari, bahawa hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bagaimana disebutkan bila umat manusia akhir zaman ini melakukan perkara-perkara ini, maka halla bihal bala, maka Allah akan halalkan, Allah akan maknanya gugurkan, Allah akan berikan manusia bentuk bala bencananya. Antara yang disebut tadilah benda-benda dosa-dosa besar tadi. Jadi inilah yang kita mohon, benda-benda yang macam ni, supaya apa yang kita hadapi ini kita lihat dengan kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita akhiri dengan
firman Allah Subhanahu wa taala, maka agamalah yang menjadi tenaga utama membentuk pribadi yang baik dan akhlak yang tinggi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akan dibangkitkan, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, aku dibangkitkan untuk kemuliaan budi pekerti. Allah Ta'ala telah menetapkan asas bagi kehidupan manusia sejak diciptakan Nabi Adam untuk memakmurkan dan membangunkan dunia. Inilah tugas manusia yang kita dah bincang. Tapi tugas ini bagaimana? Kita lihat sedikit firman Allah Subhanahu wa taala, fatalaqa adam min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Nabi Adam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimat, iaitu kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Sebenarnya ayat ini ada kaitan dengan satu ayat, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat itu sebenarnya adalah munajat doa Nabi Adam dan Hawa. Berkatalah kedua-duanya, rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya kamu ya Allah tidak menerima taubat kami. Jadi jawapannya dalam ayat itu disebutkan, lanakunanna minal khasirin, kami tergolong mereka yang rugi dunia dan akhirat. Jadi inilah dia yang disebutkan kalimatin fataba alaih. Ini dialognya yang berlaku. Jadi disebutkan lagi, innahu huwat tawwabur rahim, iaitu Allah yang menerima taubatnya. Jadi inilah tugas kita bila melakukan dosa, bila terlanjur, kerana ini adalah bagaimana kita tiru sifat datuk nenek kita Nabi Adam dan Hawa. Bila terlanjur terus kita bertaubat berdasarkan ayat ini. Dan bagaimana disebutkan lagi, qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, iaitu maksudnya kami berfirman lagi, kata Allah, turunlah kamu hai Adam semua dari syurga itu, kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dari aku melalui rasul-rasul dan kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikut petunjuk itu nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka tidak akan berduka cita. Dan kita kena yakin, bila kita menerima Islam sebagai suatu syariat, sebagai suatu syariat hidup, kita sebenarnya adalah mengikut jejak langkah Rasul-Rasul alaihi wassalam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yusriku as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min, iaitu tidak berzina seseorang penzina ketika ia berzina walhal ia beriman penuh, dan tidak mencuri seorang pencuri ketika ia mencuri walhal ia beriman penuh. Jadi kalau kita lihat sebenarnya penegasan hadis ini, bila seseorang itu benar-benar yakin beriman adanya pembalasan hari akhirat, kalau dia terlanjur juga tidaklah sampai dia melakukan perkara yang menyebabkan ramai orang yang menanggung kesan buruk dia. Sebab apa? Inilah penyelesaian cara Islam. Sebab kena ingat, sehebat mana jenayah kamu terlepas dunia, tapi hari akhirat kamu tetap berhadapan dengan aku, kerana hubungannya rapat dunia dengan akhirat. Kesimpulan akhir kata tuan kitab kita ini, maksudnya orang yang beriman penuh dengan Allah dan berpegang teguh kepada agama ajaran Islam, agama Allah, tidak berani melaksanakan kekejaman, keburukan dan sebarang maksiat kerana malu dan takut kepada Allah yang maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar akan gerak-gerik, iaitu perbuatan tiap-tiap seorang hamba, sebagaimana firman Allah, iaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Buat baik sebesar zarah, sebesar atom yang tak dapat dikesan dengan mata, menggunakan alat tu baru dapat kesan, akan ada pembalasannya, apatah lagi benda itu sebaliknya dalam suratan amalnya. Cuma kesimpulan yang kalau boleh kita nak kaitkan kembali kepada tadi, jadi benda-benda mungkar maksiat ataupun orang yang mempertikaikan peraturan Allah, mempertikaikan
kemuliaan Rasulullah, mempertikaikan hadis Rasul, menghalalkan perkara yang haram. Inilah yang kita takuti. Sebab apa? Kita minta jauh. Apa yang kita alami ini, itu mungkin hanya ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yakin manusia ini kadang-kadang Allah nak suruh ingat dia, dia kena buat suatu benda yang kadang-kadang kalau benda yang sedikit orang tu tak ingat, dia kena buat yang baru terdetik hati dia. Rupa-rupanya ada lagi satu kuasa. Jadi paling kurang bila tak ada air ni, orang datang ke masjid satu nak mandi, yang kedua bila datang nak mandi boleh berjemaah. Itu kita sangka baik. Bagaimana maknanya mungkin sesetengah tempat dah 14 hari, kita baru nak tak masuk sehari lagi. Bermula bila 27, 28, 22 hari. Jadi kita terimalah dengan penuh. Maknanya kalau nak salah ini pun tak jadi juga, sekadar menyalahkan fenomena alam, menyalahkan kelemahan ini. Sebab kita kena kaitkan lagi, ini sebenarnya cara Allah nak jentik hati manusia yang dikatakan ada akal dan mata hati. Ingat kata Allah, kamu dah ada buat silap dengan aku. Sebab itulah penyelesaian dalam Islam, dia ada solat sunat istisqa, solat sunat minta hujan. Dan kita yakin bagaimana kisah Umar Al-Khattab. Pernah suatu kali Nil itu kering. Sayyidina Umar dengan karamah, bukan mukjizat sebab dia bukan Nabi, dia tulis surat kepada Nil. Nil itu Sayyidina Umar tulis, dia campak dalam sungai Nil. Antara isi kandungannya dia berbicara, wahai Nil, kamu sekiranya kamu ini makhluk Allah, sila alirkan air kamu, kerana aku tahu kamu adalah dijadikan oleh Allah, samalah dengan aku, kita saling memerlukan. Jadi itulah kita mesti lihat bahawa alam syahadah ini, hukum alam sebenarnya tertakluk di bawah budi bicara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda ini marilah kita sama-sama membuat persediaan. Mudah-mudahan yang paling penting mungkin untuk air ini, satu, orang kata nak bersuci. Bagi kita Islam, kita kena kaitkan untuk bersuci. Sebab apa? Taharah itu syarat untuk sah. Yang kedua untuk minum, dan itu sebab nasihat supaya apa? Boleh kita untuk beribadah. Jadi benda-benda itu pusinglah ke mana, maksudnya untuk diri Allah sendiri kita kena kaitkan. Semuanya itu dikaitkan dengan akhirat. Bila kita beribadah apa saja. Jadi kalau takdirnya tak ada juga, tak ada masalah, boleh tayamum. Kan kita dah belajar tayamum, bila lagi nak buat jadi rasanya insya-Allah dengan sebab sahabat-sahabat kita ataupun alim ulama yang berdoa, ataupun kita sendiri yang insya-Allah mengadakan solat sunat istisqa atau solat sunat hajat, insya-Allah bentuk ujian ini kita hadapi bersama. Kita redha kerana kita yakin Allah bila dia kasih kepada seorang itu, ibtalahu, iza ahabba ahadukum ibtalahu, dia cinta, dia kasih seorang, dia akan uji supaya lebih orang itu merasai bahawa Allah yang maha berkuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billah illa aliyil azim. Jadi itulah sekadar untuk malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah kita mohon taman kita, kampung kita, negeri kita, negara kita sentiasa aman dan dihindarkan daripada bala bencana Allah, supaya mungkin maksiat itu dengan sebab kesilapan, kejahilan manusia, dan kita mohon apa yang berlaku bukan adalah bala bencana daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana yang kita nak, yang kita selalu minta, iaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Dan sifat Islam itu di sendiri ialah aslim taslam. Kamu pilih Islam, kamu selamat, aman dunia dan akhirat. Jadi itulah sekadar untuk malam ini. Mudah-mudahan adalah sedikit untuk diri hamba sendiri dan hadirin hadirat jemaah sekalian, untuk sama-sama kita renung dan fikir bahawa semuanya ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.